Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghithu nastahdihi nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan Pengerusi majlis yang saya muliakan, pengerusi dan ahli tuan kuasa surau, tuan imam, penasihat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun di surau ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa majlis ilmu ini disebut Raudatun min Riyadil Jannah, salah satu kebun-kebun syurga. Maksudnya kalaulah kita ada masa lapang masa itu kita yang melapangkan. Jangan tunggu masa lapang. Memang tak ada lapang, kitalah yang melapangkan masa. Kan begitu kaedahnya, begitu. Jangan tunggu masa lapang. Memang tak ada lapang. Sibuk siang dan malam. Cuba kita bayangkan, pagi kita kerja, petang kita balik, besok pagi kerja lagi, petang balik, makan, tidur, besok pergi lagi, makan, tidur, dia mati. Apa nak buat? Cuba kita bayangkan apa kerja dalam dunia ni. Apa kerja kita nak buat? Pagi-pagi keluar, pukul 6:30 pagi dah keluar rumah, petang balik jam, balik rumah pukul 7. Kalau sempat semayang, tak sempat semayang, tak payah semayang, relax aja, dan makan, tidur. Pagi besok pun begitu juga. Itulah kerja. Itu sebab yang Masud Al-Qaradawi mengatakan, hendaklah kita tahu 3 perkara: datang daripada mana, apa urusan datang ke dunia ini, dan ke mana akhirnya. Hendaklah kita ketahui apa tujuan datang ke dunia ini. Tak tahu kita sebenarnya apa masalah datang dunia ini. Makan minum saja ke? Tetapi orang yang berakal memahami bahawa kedatangan kita ke dunia ini adalah untuk beribadat sebagai bersiap sedia menghadapi hari akhirat. Kan begitu. Pegang konsep itu. Banyak orang tidak faham. Pahamannya tentang dunia ni untuk makan, tidur, kerja, habis, mati, habis. Tak. Dalam Islam, mati ada lagi satu hari yang di mana balasannya 2, sama ada celaka atau berbahagia. Itu aja. Kalau kita nak berbahagia, carilah jalan-jalan untuk berbahagia di akhirat. Kalau tak nak, tak payahlah. Begitu tuan sebagai mukadimah. Belum start lagi ni, baru nak start. Nabi bersabda, "Asy-syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Syaitan itu berjalan ikut saluran darah anak Adam. Dia ikut saluran itu. Sebabnya kita bila berpuasa disekat. Pasal berpuasa itu menyebabkan sempit kita punya saluran. Syaitan tak boleh masuk. Itu kaedahnya. Tetapi dia boleh masuk. Dia boleh masuk dalam saluran darah kita, menggoda kita.
Terus kita baca qul a'udzu binnas, qul a'udzu birabbinnas. Katakan oleh wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbinnas, kepada Tuhan manusia, Tuhan kepada manusia, malikin nas, Tuhan yang merintah manusia, ilahin nas, Tuhan kepada manusia, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas syaitan yang berulang alik dalam jiwa kita, dalam dada kita. Allazi yuwaswisu fi sududas, yang waswaskan pada hati kita. Dalam hati kita tu syaitan masuk dalam situ, usik-usik kita. Apa kita ingat Allah Ta'ala, dia cabut. Kita lupa, masuk balik. Itu kerja dia. Orang tanya, kenapa Tuhan buat syaitan? Tuhan buat syaitan itu untuk nak test kita. Siapakah sebenarnya kawan dan lawan? Itu sebabnya malaikat, iman dia tak turun-turun dan naik. Lepas tak ada, dia tak ada lawan. Nafsu dia tak ada. Kita ini turun naik. Sekali semayang, sekali wayang. Begitu. Nabi, dia punya iman naik terus. Kita tak, turun naik. Pasal kita ada perlawanan, ada lawan. Sekali menang, sekali kalah. Walau bagaimanapun, di sini disebut, dia kata, Nabi sebut, bu'ithu da'iyan ubalighan, laisa li syai'un minal hidayah. Aku diutus sebagai pendakwah, sebagai penyampai, tetapi aku tak ada kuasa untuk berhidayat. Kuasa Allah Ta'ala. Tapi wa khuliqa iblis dicipta pula, dia kata muzayyinan, sebagai penghias saja. Walaysa lahu minal dhalalah, dia tak ada kuasa untuk menyesatkan kita. Syaitan tak ada kuasa, tapi dia boleh menggoda kita. Dia memperiaskan yang tak cantik menjadi cantik. Tengok masjid macam pengwayang, tengok pengwayang macam masjid, terbalik. Begitu. Tengok isteri kita menyampah je, tengok isteri orang cantik pula. Pasal tu dia pusing tu. Itu dia pandai pusing tu. Itu payah kita. Tak larat kita nak lawan dia. Tapi hidayah itu yang boleh lawan. Hidayah. Itu sebabnya tuan-tuan kata, ramai orang datang suara ni. Ramai. Yang datang ramai, yang tak datang lagi ramai. Selalu kata, ramai sungguh orang ceramah ni, ramai sungguh. Dia tak perasan yang tak datang lagi ramai. Pasal godaan itu. Tuan-tuan tengok dalam televisyen, majalah lawak penuh dewan. Hebat. Cubaan Tuhan itu, cubaan. Itu sebabnya Nabi kata, Tuhan kata, wa qalilum min ibadiyas syakur, sikit sangat hamba aku yang pandai berterima kasih. Sikit sangat. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sikit sangat hamba aku yang pandai berterima kasih, yang pandai bersyukur. Sikit sangat. Tak ramai yang bersyukur. Yang tak bersyukur tu yang ramai. Itu kita rasa bertanggungjawab juga memberi makluman kepada orang yang tak bersyukur itu supaya ia bersyukur. Dia tak perasan dia tak bersyukur. Dia makan nikmat Tuhan siang malam pagi petang. Kesenangan Tuhan beri, makan Tuhan beri, nafas peri Tuhan bagi, tapi tak pandai tu. Lawan Allah Ta'ala, lawan. Itu sebabnya disebut di sini bahawa sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, dia kata, inna syaitana lakum adun fattakhizu aduwa. Syaitan itu untuk kamu sebagai musuh, jadikan dia sebagai musuh. Pesan Tuhan, syaitan itu kepada kamu sebagai musuh, jangan jadikan dia sebagai kawan. Kalau musuh, jadikan musuh lah.
Mengapa musuh jadikan kawan? Itu rosak kita tu. Mengapa kita menjadikan musuh yang Tuhan dah jelas mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu jadikan dia musuh lah. Mengapa syaitan jadikan kawan? Kita tak perasan, tak sempat nak perasan. Itu sebabnya jangan jadi burung unta. Tahu jadi burung unta? Tahu kan? Amatnya unta bukan, burung pun bukan. Perasan? Maknanya kita Islam pun tak Islam pun Islam, tak tahu dia Islam ke tak tahu. Tak Islam pun Islam pula. Tu yang burung unta tu. Islam pun tidak, tak Islam pun tidak. Nak kata tak Islam, Islam, nama Islam, kahwin ikut tuan qadi, bersunat dia, tapi tak ikut Islam. Macam mana agak-agak? Cuba kita menungkan, sama-sama menunglah. Itu sebabnya di sini disebut, dia kata kita mesti bezakan di antara kawan dan lawan. Allah Ta'ala yang kasih kepada kita. Tuhan sayang sungguh kepada kita. Tuhan nak suruh kita juga kita masuk syurga ni. Tuhan nak suruh juga kita masuk syurga ni. Kita tak nak. Itu pelik tu. Tuhan Maha Penyantun, Maha Sayang, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Itu sebabnya kita jumpa Al-Quran mula-mula jumpa Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan sebut, dia tak sebut Bismillahirrahmanirrahim Jabbar, tak sebut. Dengan Allah Ta'ala pendendam lagi Maha Perkasa, takut orang dengar. Bismillahirrahmanirrahim, mula-mula sekali Quran, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Dia tak sebut Bismillahirrahmanirrahim Jabbar, dengan nama Allah yang Maha Pendam lagi Maha Perkasa, takut orang. Tuhan sayang kepada kita. Itu sebabnya kita lihat bahawa apa-apa amalan yang kita buat, sikit je pahalanya berganda-ganda. Itu dosa satu. Cuba bayangkan, Tuhan nak suruh kita masuk surga juga sebenarnya kita tak nak. Tuhan suruh juga kita masuk surga. Sebabnya pahala-pahala kita satu buat, berganda-ganda pahala. Buat dosa satu je kita. Tu kalau kita ada niat untuk berbuat baik, tak jadi buat, dapat pahala satu. Buat, dapat pahala 10. Niat nak buat jahat satu, tak jadi buat, tak tulis. Itu kalau tak masuk surga juga kita tak tahulah. Tuan-tuan bayang, satu, kita bergosok gigi semayang, segigi je. Gosok gigi semayang itu dapat pahala 70 kali ganda. Tak gosok satu, gosok 70. Itu bayangkan, semayang seorang satu, berdua 27. Baik, kan jarak. Orang bujang semayang satu, kahwin 70. Cuba bayangkan, kahwin 2 140. Macam orang lelaki dengar kahwin suka je. Begitu nak ceritanya Tuhan nak suruh kita masuk surga. Suruh surga. Semayang di Mekah pula, satu waktu berjamaah 100,000. Cuba bayangkan, kalau 5 waktu 500,000, 2 hari tak 1,000,000. Tapi janganlah kira lah pahala tu mayang ajalah. Kira aku 5 hari 5 juta ni. Kira tu bahaya tu. Pasal bahaya tu, satu kawan saya cerita, dia ada kawan di Indonesia. Lepas balik Mekah, dia berjalan ke Indonesia, jumpa kawan di Indonesia tadi. Kawan tu nazir masjid. Bapak, lepas insya kita ke mana? Kita ke disco lah, dia kata. Baik, kan bapak sudah ke Mekah? Ya, saya ke Mekah 3 bulan. Cuba saudara kira, satu waktu 100,000. Kalau 3 bulan 45 juta.
Kalau kita menari sikit sebanyak, potong 2-3 ribu, enggak apa-apa. Pasal dikira pahala tu. Maknanya pahala dia 45 juta, potong 2-3 ribu banyak lagi. Tak boleh begitu. Habis. Dengan demikian kita lihat tanda-tanda orang yang bodoh itulah. Yang pertama, tanda orang bodoh marah tanpa sebab, tanpa alasan. Kita ni kadang-kadang sembahyang kuat, marah pun boleh tahan. Al-ghadabu yubsul iman. Marah itu merosakkan iman. Isteri kita jadi masalah. Kita balik insya, lambat masak nasi, lambat angkat hidang, marah. Itu Nabi kata apa? Ahlul jannah kulul lainin hain sahlin qarib. Ahli syurga itu tiap-tiap orang yang lembut, mudah dan mesra orangnya. Wa ahlun nar ahlus syadid wa qabathara. Ahli neraka itu orang yang keras dan kasar kepada keluarganya. Kita kadang-kadang nak marah isteri, marah, cepat marah, lambat marah. Nabi, kita belajar bab Nabi. Nabi tengok, Nabi mesra dia. Nabi kata khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang baik pada keluarganya, akulah orang yang paling baik melayani keluarga aku. Kita belajar Nabi tu bagaimana. Nabi boleh bergurau senda lagi dengan isteri, walau sibuk kelang kabut kerja macam-macam, boleh bergurau senda. Pernah Nabi berebut-rebut ais timba dengan isteri-isterinya. Pernah Nabi bekerja berlari dengan isteri. Bekerja berlari, belum berlari. Boleh orang kita buat, boleh Pak Imam kita buat. Bekerja lari gitu. Suami isteri orang tengok je. Pak Imam buang terbiak dah. Pernah satu hari Aisyah menyandarkan kepala dekat bahu Rasulullah. Nabi biarkan je. Tu boleh kita buat tak? Nebuk aja. Begitu nak cerita. Nabi tak pernah marah pun isteri dia. Pernah satu hari Aisyah tolakkan pinggan madu dia nak bagi Rasulullah kuih. Nabi tak marah pun. Tu cara Nabi. Kita pun kena buat begitu. Kena sabar dengan isteri kita, jangan marah-marah. Kadang sembahyang kuat, marah isteri pun kuat. Kena banyak orang mengadu saya, isterinya, suami kuat sembahyang, marah pun kuat, maki. Itu kan bukan tak adab, tak ada akhlak, tak ada, tak cantik. Kita orang sembahyang ni kena sabar. Tu sebab dalam kitab Muhimmah ada cerita, satu orang ni bila balik rumah orang nampak dia naik rimau. Hebat sungguh naik rimau bawa dia. Rupa-rupanya Tuhan bagi karamah kepada dia pasal dia sabar kepada isterinya. Isteri maki je, isteri marah dia. Tuhan bagi karamah dia balik naik rimau. Tak lama diceraikan isteri dia, kahwin lain. Dia nampak dia sendiri bawa kayu api. Mengapa? Isteri dah baik. Isteri dah baik, tak dapat karamah tu. Itu kisah dalam kitab Muhimmah. Itu. Dan satu kisah pula, satu negeri itu semua orang takut isteri. Lain pula bab ni. Takut. Pemimpin raja dalam negeri pun takut isteri juga. Takut. Jadi raja macam mana nak buat ni? Dia kata nak cari orang yang berani pada isteri ni supaya kita senang sikit lah. Kumpulkan semua rakyat, nak tengok siapa yang berani pada isteri. Siapa-siapa yang takut isteri belah kiri, yang berani belah kanan. Kiri, semua kiri. Seorang ni belah kanan. Oh, dia hebat ni. Kira-kira nak cari ilmu pada dia lah. Raja panggil dia, awak ni berani pada isteri ke ni? Saya pun takut, dia kata. Yang duduk belah kanan, isteri saya semua duduk belah kanan. Takut juga.
Takut juga rupanya. Habis. Itu saya pesan ke tuan-tuan, jangan jadi pemarah. Kalau isteri kita, sekiranya isteri kita tu nak lawan-lawan, nampak gaya, nak lawan kita, itu pun kita tak boleh marah lagi. Dia tinggalkan tempat tidur je. Itu mula-mula nasihat, cik adik jangan buat begitu, lembut je. Kemudian degil juga, tinggalkan tempat tidur. Tak boleh tidur di masjid, tak boleh. Tidur surau tak boleh. Tidur di rumah juga. Pisahkan. Tidur di bawah tilam, di bawah katil tak apa, di bilik air tak apa, mesti di rumah. Degil juga, bau pukul dia dengan kain tuala je, sikit dia pukul. Jangan rosakkan dia, jangan pukul kepalanya, rosak kepalanya. Dengan lempang tak boleh, cubit tak boleh, tendang tak boleh. Pukul tak boleh ni, mesti pukul begitu je, sikit je. Tapi orang perempuan tak faham, tak sakit pun, action pula dia payah gitu. Itu kaedah dia. Jangan pukul. Pukul tak boleh, maki tak boleh, apa tak boleh. Ingat, mesti lemah lembut kepada isteri. Lemah lembut itu yang menyebabkan dia susah. Kalau faham lah, kalau tak faham payah. Itu yang pertama. Marah tak pasal-pasal. Itu satu. Yang kedua, boros pada harta yang bukan kepentingan. Duit kita kena belanjakan tempat yang mustahak. Jangan belanjakan tempat yang tak mustahak. Itu sebabnya orang kayanya ada 4. Yang pertama, datang daripada yang haram, dibelanja ke tempat yang haram. Jawapannya neraka. Yang kedua, datang daripada yang halal, dibelanja ke tempat yang haram, neraka juga. Yang ketiga, datang daripada yang halal, dibelanja ke tempat yang haram, neraka juga. 3 neraka. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama, datang daripada yang haram, dapat daripada yang haram, dibelanja ke tempat yang haram, neraka. Yang kedua, datang daripada yang haram, dibelanja ke tempat yang halal, neraka. Yang ketiga, datang daripada yang halal, dibelanja ke tempat yang haram, neraka. Keempat, halal dapat, dibelanja ke tempat yang halal pun belum tahu. Boleh jadi dia kerikut pula, zakat tak bayar, saudara mara datang ke rumah pun tak bagi, pasal takut pinjam duit. Saudara datang, Assalamualaikum, terasa dah nak minjam lah tu, ada berasa dia, semayang pun lambat. Itu sebabnya kita lihat Abraham bin Auf kaya. Abraham bin Auf ni kaya. Satu hari semayang lambat sikit je, Nabi dah takbir lama baru sampai. Nabi tanya, ke mana wahai Abdul Rahman, lambat semayang ini? Ya Rasulullah, hari ni sibuk betul, dia kata, duit banyak semua masuk, tak dan nak semayang sama-sama. Tak apalah ya Rasulullah, aku nak jualkan semua harta aku nak sedekahkan pakai miskin semua, tak ada lah, susah. Nabi kata, wahai Abdul Rahman, kalau dunia ni kau punya, semua dunia kau punya, kau sedekahkan pakai miskin, tak sama pahalanya bertakbir bersama-sama aku tadi. Nampak pahala tu? Pahala takbir Allah, iman Allah Akbar, kita buat Allah Akbar sama-sama. Tak sama pahala kalau dunia kita punya sedekahkan pakai miskin, tak sama. Itu hebat pahala. Nak cerita, pahala Allah Ta'ala beri ni terlalu banyak. Nak suruh kita masuk surga juga sebenarnya ni. Itu sebabnya barang siapa yang semayang malam 1 rakaat seperti 1000 rakaat semayang siang. Bayang, semayang 1 rakaat malam, 1 rakaat aja, seperti semayang siang 1000 rakaat. Pasal apa Tuhan bagi banyak-banyak tu? Semayang malam kan payah, bangun tumbang,
Itu sebabnya Tuhan bagi pahala banyak. Dia dah bangun pukul 4, ring, bangun. Lagi 5 minit lah, tumbang tu. Tuhan bagi pahala. Tak perasan Tuhan bagi banyak pahala. Tak nak kita. Itu sebabnya saya pesan ke tuan-tuan, kita kena bangun malam. Bangun. Bayangkan bangun malam pasal apa? Kita nak bayangkan kubur besok gelap. Itu nak bayang tu. Siang dalam kubur besok gelap gelita. Kita bangun malam tu supaya besok dalam kubur kita seperti matahari baru terbit, terang benderang. Saya pesan dia. Saya pesan tuan-tuan, bangunlah malam, semayang malam. Susah bagaimanapun, bangun juga, tak peduli. Cuba kita bayangkan sekarang orang ketuk tengah malam, ketuk pintu. Kita baru tidur, pukul 3 tidur, pukul 4 orang gerak lah. Bising tu menyampah aku. Orang nak tidur tak boleh. Assalamualaikum. Apa hal ni? Nak bagi duit 2,000, bangun kita. Duit 2,000 kita boleh bangun. Mengapa untuk kubur tak boleh bangun? Cuba bayangkan. Mengapa tak boleh bangun? Kita utamakan tidur daripada nak menyiapkan diri untuk masuk dalam kubur, siap-siap. Kita ingat dalam kubur besok, yattabi'ul maita thalathatun, yang ikut kita besok 3. Ahluhu wa malu wa amaluhu. Harta ikut, keluarga ikut, amalan ikut. 2 balik, 1 tinggal. Keluarga balik, harta balik, amalan tinggal. Tu harta bawa? Tak bawa. 40,000, 4 juta pun tinggal. Kita sibuk-sibuk cek duit siang malam, bawa? Tak bawa. Duit yang kita punya tu, yang sedekah tu kita punya. Yang kita bagi orang itu ni, yang simpan dalam poket belum tahu. Boleh jadi pomen punya, boleh jadi doktor punya, boleh jadi keluarga punya. Bila kita mati, siapa punya duit kita? Isteri kita punya. Isteri kita punya belum tahu dia punya juga. Kita mati 4 bulan 10 hari, dia pun dipinang orang di janda kaya. Macam tu, cuba bayangkan. Isteri kita tu hari ni kita punya, besok orang lain punya. Kena ingat. Hari ni isteri tu kita punya, sayang isteri kita. Besok orang lain punya. Kita bayang. Tak sayang bini kita? Sayang. Besok kita mati, dia kahwin lain. Dia ingat kita? Tak ingat dah. Satu orang perempuan telefon saya, Ustaz, ada soalan. Seorang perempuan, dia kata suami dia meninggal. Dia pun bersumpah-sumpah tak nak kahwin-kahwin. Lepas tu baru orang pinang dia, boleh kahwin tak Ustaz? Saya tahu bukan orang kawan dia lah. Lain kali bila isteri suami, saya kata bila suami meninggal, jangan kata apa-apa, dia diam sudah. Baca inna lillah wa inna ilaihi rajiun, sudah. Baca Allahumma khlufli khairan min, doa sikit. Allahumma khlufli khairan minhu. Itu doa dia. Ya Allah, gantikan aku suami yang baru yang lebih canggih lagi. Itu dia. Ingat kan? Ingat tuan-tuan, kita mesti sembahyang malam. Pasal supaya kita dapat bangun, dapat berada dalam kubur seorang diri, gelap gelita, gelap malam satu, gelap kubur satu, tapi terang benderang macam matahari baru terbit. Saya pesankan banyak kali. Susah nak bangun juga. Pasal bayang-bayangkan, jangan bayang-bayangkan di dalam dunia, bayangkan akhirat besok. Kita mati ni, kita belum tahu. Kita balik sekarang belum tahu hidup, belum tahu. Tak tahu bila sebenarnya kita mati. Kalau tahu senang, tak tahu pun susah. Tuan jamin boleh hidup sekejap lagi. Tak tahu, Allah, tak sangka datang dengan ceramah hari duduk belakang kali dia dah meninggal lah tu. Jangan main-main. Bukan orang belakang, ada orang belakang lain lah. Tak bimbang. Bau perasan kita mati rupanya. Tu sebabnya kita jangan jangka orang sakit tu mati. Orang tak sakit pun mati. Apa orang kata, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahin min ad-dahri. Berapa ramai orang sakit terlantar atas katil maut tapi tak mati-mati. Berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati tanpa sebab. Tu kita pergi hospital tengok saudara kita sakit,
sakit, aku dah seminggu tak makan lagi, minum pun aku tak larat, tidur pun tak larat. Kita kata nak gol orang tua ni, tak larat. Kita pun balik rumah, kita pun beli kuih tepi jalan, kita makan, tercekik, mati kita dulu. Tu tak sangka tadi tu mati tu antara celik dan pejam, di antara mati, di antara nafas tarik, nafas turun, antara itu mati. Kita standby, tak kira mesti tua tak muda, boleh jadi muda mati, boleh tua tak mati, ada. Tapi yang penting kita lawat kubur itu sunat, ziarah kubur itu sunat, tetapi bersiap sedia untuk masuk kubur tu mustahab, wajib. Ingat, saya ulang lagi sekali, ke kubur itu sunat, ziarah orang kubur itu sunat, tetapi bersiap sedia sebelum kita masuk kubur itu lagi mustahab. Kita ingat. Dengan demikian tuan-tuan sekalian, yang kedua tadi, ingat, jangan boroskan harta ikut suka hati. Mesti membelanjakan wang kepada tempat yang seadil-adilnya, sebetul-betulnya, sesempurna-sempurnanya. Habis. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang bodoh itu ikut nafsu pada yang batil. Ikut nafsu. Nafsu kita ini memang kerja dia dah. Sebenarnya nafsu itu bukan salah, yang salah hawa nafsu. Pasal kita nafsu makan, boleh makan, tak ada masalah, tapi jangan yang haram, jangan melampau. Nafsu syahwat tak apa, untuk meneruskan keturunan. Nafsu marah mempertahankan kita punya maruah. Jangan tak ada nafsu marah, berat kita. Orang curi isteri kita, senyum je, ambil. Itu bukan sabar, itu bodoh namanya. Sama juga orang tanya, apakah sabar orang sedang perang? Apa dia? Sedang perang, apakah sabarnya? Iaitu berani, itu sabar. Bukan sabar tu sabar pun tembak-tembak, sabar, tembak, sabar. Itu bukan sabar, itu bangang nama. Itu keadaan. Nampak? Jangan ikut nafsu. Ikut nafsu cara yang batil, salah. Dianggap sebagai bodoh. Yang keempat, tanpa mengenal mana lawan dan mana kawan. Firman Allah SWT, afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun bi'saliz zalimina badala. Maksudnya, apakah kamu menjadikan syaitan-syaitan itu dan zuriat-zuriatnya sebagai pemimpin, bukan Allah SWT, sebaik-baik pentukaran yang tidak betul. Maksudnya, jangan jadikan syaitan sebagai pemimpin. Jangan. Dengan kenal, syaitan memang sentiasa berusaha untuk merosakkan kita. Nampak gayanya dia memperhiaskan sesuatu yang tidak baik. Yang tak baik tu diperhiaskan jadi cantik. Jadi baik, jadi elok, jadi canggih. Dia lupa kita bahawa Allah Ta'ala sangat-sangat kasih, cinta kepada hambanya dan berharap supaya hambanya taat kepadanya untuk dimasukkan ke syurga. Itu dia. Syaitan memang berusaha semenjak Nabi Adam AS, dia bencikan anak Adam ni sampai bila-bila dia benci. Dia ingin memperosokkan kita dalam api neraka. Jangan sekali-kali. Itu dia. Tetapi tanda-tanda orang berakal pula ada 4 juga. Yang pertama, sabar menghadapi kebodohan, sabar menghadapi masalah-masalah. Tersedia maklum, sabar itu mesti ada hikmat, mesti ada balasan yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita banyak lihat contoh yang mudah-mudah. Satu hari
Juha ni seorang imam di Turki zaman dulu. Dia pelik sikit. Satu hari dia beli himar 10 ekor. Dia beli himar 10 ekor. Dia naik seekor. Dia kira-kira 9. Mana lagi satu? Dia turun 10 pula. Naik balik 9. Turun 10. Balik rumah dia. Isteri kata, apa hal ni? Pelik nampak. Ya, saya beli himar dia 10 ekor. Bila saya naik tinggal 9 dia. Dia turun 10 pula. Tak apa, awak turun, saya kira 11 dia kata. Rupa dia berhimar sama. Sama juga satu hari orang nak pinjam himar dia. Dia kata himar dia tak ada. Tiba-tiba berbunyi himar dekat belakang rumah dia. Itu kan ada. Kau nak dengar cakap aku dan kau cakap himar. Itu nak cerita je lah. Habis. Yang pertama, yang kedua, menahan nafsu daripada kebatilan. Nahan nafsu. Itu orang berakal. Orang berakal yang pertama tadi menghadapi kebodohan, sabar menghadapi kebodohan. Yang kedua, menahan nafsu, tahan nafsu dia. Memang nafsu bergelojak. Nafsu itu kita ada 4 ya. Nafsu, syaitan, ilham malaikat, akal. Dua-dua ni berkongsi. Akal dengan ilham malaikat sekali jalan. Syaitan dan nafsu sekali jalan juga. Dua-dua ni menasihat. Maka akal pun menasihat, hati yang buat keputusan. Itu hati maksud. Hati yang menyebabkan masuk neraka, hati lah. Hati buat keputusan. Tak atau tak. Itu sebabnya hati kita ni mesti ada hidayat. Akal mesti ada hidayat. Jadi nafsu nasihat, syaitan pun nasihat sama. Betul dia kata. Akal kata jangan, hidayat kata jangan. Itu sebabnya kita kena jaga betul. Itu sebab kita kena mengaji. Akal ada hidayat. Itu sebab pesan tuan kena mengaji. Ceramah yang kurang dari 40 hari mesti dengar ceramah. Tapi silap kita satu je silap kita ialah bila mengaji bukan dengan ceramah, mengaji tak bawa kitab, itu silap. Dulu waktu saya mengaji dulu, tuan guru saya tak bawa kitab. Pasal tuan guru saya ni kira orang alim sangat, tak bawa kitab. Kau bawa kitab pun ditutup. Anak murid buka kitab. Tuan guru ceramah aja. Hebat tuan guru dulu. Sekarang terbalik. Tuan guru buat kitab, anak murid tak bawa. Alimnya anak murid tu. Itu yang silap. Bukan sini, tempat lain lah. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan hartanya pada tempatnya. Itu orang cerdik. Mengeluarkan harta pada tempatnya. Duit kita kena bagi. Tu tengok ya, Nabi SAW satu hari orang bagi dia kambing. Kami letak dekat belah luar rumah dia. Orang minta, Aisyah bagi. Akhirnya tinggal tulang baru tinggal. Habis langsung dibaginya. Balik Nabi tanya, wahai Aisyah, ke mana kambing itu? Aisyah kata, zahabatis syatu ila katifaha. Habis kambing itu, tulang baru tak habis. Nabi kata jangan sebut zahabat, sebut baqiyat. Kekallah pahala kambing itu. Tinggal tulang baru belum dapat pahala lagi. Pasal belum bagi lagi. Maknanya apa-apa pemberian kita itu pahalanya siap dah. Jangan bimbang.
Jangan rasa habis suruh kata aku. Jangan. Kita mesti sedekah. Bayangkan sedekah itu simpanan kita. Bayar. Payah nak jadi orang pemurah tu payah. Kita ketung hari Jumaat, tung lalu tu. Masa tu mengantuk tu. Tak tung mengantuk pula. Tung lepas je, celik balik. Tu. Kita kalau sekiranya orang sembahyang Jumaat tu boleh bagi RM10 seorang, RM10. 4 bulan sebulan RM40 je, tak banyak. Kenapa tak bagi RM10? Bagi 50 sen bagi RM1, gaji RM5,000 bagi RM1. Jatuh akhlak. RM1. Alah, koman tu. Pasal kita rasa habis duit aku. Terasa begitu. Dia lupa bahawa sebenarnya pembahagian pemberian sedekah itu Tuhan balas 700 kali ganda. Mana ada saham? Saham sekarang lebih kerap dah. Saham Allah Ta'ala RM1, RM700 bayaran dia, gantian dia. Tu kena ingat tu. Jangan sayang duit. Jangan sayang duit kita bila kita mati. Isteri kita kahwin lain, suami baru dia beli motor besar. Duit kita tu, duit kita yang simpan duit banyak-banyak. Kita mati, isteri kita kahwin lain, suami dia minta duit dia beli motor besar. Dia beround kat kubur kita pula tu. Tak malang nasib kita. Ini kubur suami ai lah ni. Itu kita dalam kubur tahu tak suami isteri kita kahwin lain? Tahu, itu masalah. Kita tidur, kita dah mati kubur. Tiba orang kampung kita mati seorang lagi. Jumpa dalam kubur. Tengok macam sekampung je ni. Kau kampung aku, kampung sekampung. Apa khabar orang rumah aku? Dah kahwin dah. Tak meleleh-leh dalam kubur kita. Cuba bayang. Jadi sedekah kuat-kuat sikit. Jangan tak sedekah, habis. Dekat pukul 9 ni, boleh sambung lagi? Belum start lagi ni. Minum dulu. Tolong sikit. Yang keempat, dapat membezakan antara kawan dan lawan. Itu orang cerdik. Kawan bukan kawan Allah Ta'ala, tak. Bezakan Tuhan yang sayang, syaitan yang tak suka kita. Kita ikut siapa? Jangan ikut. Habis, tak apa. Tuan kata kita. Satu hari Nabi Allah Yahya bin Zakaria bertemu dengan Iblis dan bertanya Iblis, bagaimana kau buat kepada manusia ni? Dia kata, aku ada 3 masalah yang kau hadapi sekarang ni. Yang pertama macam kau, dia kata, macam Nabi Allah Zakaria, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Goda-goda pun tak jalan. Goda-goda pun tak jalan. Yang kedua, macam bola, boleh diperkotak-katikkan. Pantang mengajak, boleh aja. Itu yang takut tu. Maksiat mudah. Itu sebab maksiat jangan buat. Maksiat jangan buat. Maksiat kalau buat, dia sedap. Pasal dalam hati kita bila buat maksiat, titik sejuk, titik lama tutup langsung. Maka apabila buat maksiat, tak rasa berdosa dan tak rasa takut. Semalam aku minum arak 4 botol, tak mabuk lah. Tu sedap je, tak rasa takut, sedap je. Kita lihat orang buat dosa ni, kita heran. Dah tua-tua pun tak rasa takut buat maksiat, tak bimbang pun. Pasal apa? Dosa dah terlalu banyak. Dosa terlalu banyak, maka tak terasa pun bersalah. Tu takut tu. Dengan demikian kata Allah kepada Nabi Uzair, ya Uzair, iza aznabta fala tanzur ila sirarih, walakin unzur ila man aznabta ilaih. Wahai Uzair, apabila engkau berbuat dosa dan engkau pandang kecilnya dosa itu, dahlah engkau pandang kepada siapa engkau berbuat dosa itu. Kepada siapa engkau berbuat dosa itu. Sayyidina Umar kata apa?
Allah Ta'ala sembunyikan 4 dalam 4. Sesungguhnya Allah Ta'ala sembunyikan 4 dalam 4. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya pada satu dosa. Jangan buat dosa walau kecil sekalipun, memang itulah yang Allah murka kepada kita. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itulah yang Allah murka kepada kita. Jangan, ingat. Kecil pun jangan. Alah, tak apa, Tuhan masih Maha Pengasih, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan menerima taubat. Ya, kalau Tuhan terima, kalau Tuhan tak terima. Kalau Tuhan tak terima taubat kita, macam mana? Itu memang sedap. Jangan tertipu dengan taubat. Jangan tertipu. Kena ingat tu, jangan tertipu. Bukan maksudnya tak boleh taubat. Taubat boleh. Takut-takut taubat kita pun Tuhan tolak. Bagaimana? Insya'a azaba wa insya'a afa. Kalau Tuhan tak, Tuhan azab. Kalau Tuhan tak, Tuhan ampunkan. Itu aja. Itu harapannya je lah. Sebagai sembahyang juga, sembahyang kita ni, kita mesti lepas sembahyang kita mesti takut dan harap. Harap apa? Harap Tuhan terima. Takut Tuhan tak terima, itu aja. Kita mesti lepas sembahyang mesti takut, bimbang, Tuhan terima tak terima. Mesti rasa. Jangan senang-senang aja, jangan suka hati je. Mesti rasa sentiasa bimbang. Pasal ada soalan di padang mahsyar, ada soalan. Ada pengadilan di padang mahsyar. Itu sebab dalam Islam itu, tuan-tuan bayang ya, bahawa dalam dunia ini orang bunuh orang lepas, akhirat tak lepas. Kena ingat, orang tuduh macam-macam, lepas, akhirat tak lepas. Kita bayang begitu. Bunuh orang, masuk mahkamah, lawyer pakai, menang. Akhirat ada lagi satu. Itu pengadilan di padang mahsyar yang amat menggerunkan, yang amat menakutkan, yang amat membimbangkan, yang amat mendukacitakan. Kena ingat tu. Jangan senang-senang suka. Jangan, mesti bimbang. Itu kena ingat. Jadi apa namanya tadi? Apa saya sebut ni? Apa ni? Sayyidina Umar tadi. Sungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 4 dalam 4. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaan pada satu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun. Bimbang-bimbang itu Allah murka kepada kita. Yang kedua, Allah Ta'ala sembunyikan keredaannya pada satu ibadat. Dan kecilkan ibadat walau kecil sekalipun. Jangan remeh-remehkan dia. Boleh jadi itulah yang Allah redha kepada kita. Cik aja. Kita ada buat duit di masjid RM10, 10 sen. Bawa hari Jumaat, bawa duit RM10, 10 sen. Bukan? Nak buat RM10, demam seminggu. 10 sen tak apalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha. 10 sen pun tak apa. Mudah-mudahan itu yang Allah redha. Mudah-mudahan. Itu sebabnya senyum pun dapat pahala. Senyum pun dapat pahala. Syarat jangan senyum seorang-seorang, sudah. Itu aja. Itu sebabnya orang mimpi jumpa Sayyidina Imam Ghazali. Mimpi jumpa Imam Ghazali. Wahai Imam Ghazali, bagaimana balasan Allah Ta'ala terhadapmu? Balasan Allah Ta'ala terhadapku memang tak dapat dibayangkan. Hebat. Mengapa? Apa hebat engkau yang Allah Ta'ala balas sebegitu hebat? Tak ada apa-apa, dia kata. Belasan. Tetapi satu hari aku sedang menulis, tiba-tiba lalat minum dakwat pada pen aku. Aku biarkan. Itu pun Tuhan nilai tinggi. Tuhan nilai pen lalat minum pada pen Imam Ghazali. Itu Tuhan bagi pahala banyak. Tu. Bagaimana kalau kita sedekah RM10? Itu kita bayangkan. Yang ketiga, Tuhan sembunyikan para wali kalangan para hambanya. Allah tak sembunyikan para wali kalangan hambanya. Pasal apa? Supaya kita hormatkan ke semua orang. Tak tahu siapa wali, tak tahu. Kadang-kadang wali ni, kita selalu wali kita pandang ada banyak karamah. Tak. Wali ada tingkat-tingkat dia. Wali daripada Naqib, wali Autad, wali Abdal, wali Ghawth, wali Qutub, wali Naqib, Autad, Abdal, Ghawth, Sultan Aulia.
Syekh Abdul Qadir Jalani itu dia panggil Sultan Aulia. Wali Abdal ni ada 40 orang. Di Iraq ada 14 ke berapa ya, dan di Syam ada 14, Iraq ada 20, lebih daripada 40, gitu. Kurang dia bagi dua 40, lupa saya berapa. Syam dan Iraq. Malaysia wali abdal tak ada, yang banyak wali bedal. Tu kira. Mengapa Allah Taala sembunyikan? Tak tahu. Kadang-kadang macam begini, kita ada 4 golongan ya. Ulama ada 4 golongan. Yang pertama, ada lisan, ada rohani. Dia seorang yang berilmu, beramal, mengajar dan belajar. Itu yang pertama. Seorang yang ada lisan, ada rohani. Seorang yang berilmu, beramal, mengajar dan belajar. Jangan sampai bertelingkah pendapat dengan mereka. Bersahabatlah dengan mereka. Yang kedua, ada lisan, tak ada rohani. Cakap pandai, buat tidak. Ada ulama begitu, cakap je, buat tak. Dia suruh sembahyang malam, dia tak sembahyang malam. Dia suruh sedekah, dia tak sedekah. Itu. Yang ketiga, ada rohani, tak ada lisan. Dia beramal seorang-seorang, tak pandai bercakap. Saya pernah jumpa di Bangladesh. Saya tahun berapa saya pergi Bangladesh, jumpa ulama ini, dia beramal dia kerjanya. Dia orang parti, tapi beramal. Berpuluh-puluh ribu sehari dia wirid. Itu ada. Yang keempat, tidak ada lisan, tidak ada rohani. Dua-dua tak boleh pakai. Jangan bersahabat dengan mereka, rosak kita. Jangan bersahabat dengan mereka, rosak kita. Orang ini ilmu pun tak ada, amalan pun tak ada, dan dia orang rosak dengan beramal. Habis sebab itu. 9 lah, belum start lagi ni. Yang ketiga, Yahya, Nabi Allah Yahya dia musuh iblis. Yang pertama, seperti engkau, dia kata, tak boleh buat apa, tak boleh gelik-gelik pun tak edit. Yang kedua, orang yang boleh diperkatak-katikan seperti bola. Yang ketiga, pening juga, dia buat maksiat juga, tapi cepat-cepat dia bertobat. Itu boleh tahan juga. Dia buat maksiat, tapi dalam masa yang singkat ia bertobat. Itu pun pening juga. Syaitan pening. Yang dia suka, yang nombor 2 tu. Itu sebab satu hari syaitan berjalan-jalan, iblis berjalan-jalan dengan anaknya. Dia nak mengajar anaknya untuk bagaimana nak mempengaruhi orang. Jalan-jalan, jumpa orang sedang berjudi. Ayah, masuk dalam ayah. Tak payah. Pasal tak payah ya? Dia sudah member kita. Orang judi, apa perlu masuk? Yang nak masuk dalam masjid lah, nak ganggu orang. Kalau orang dah berjudi, tak payah masuk lah. Pasal dia masuk dia punya grup dia. Gitu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita perhatikan pula. Ini panjang ni, sambung tahun depan lah. Ini makan masa sejam lagi. Tak boleh. Saya ingat bila saya sambungkan baru jalan tak jadi, pasal panjang ni. Kita sambung tahun depan insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk malam ni lah.
boleh banyak-banyak demam kita. Sebelum itu saya ada 2-3 perkara yang nak sampaikan. Yang pertama sekali, pengubah suaian Surau Al-Ittihadiyah Seksyen 9 Shah Alam. Jadi barang siapa yang ingin nak menyampaikan hadiah atau sedekahnya kepada masjid, kepada surau ini, bolehlah datang kepada yang untuk berkuasa di masjid ini untuk memberi sedikit habuan kepada masjid surau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirna wa liwalidina maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.